وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tajuk kita masih lagi di sekitar kelemahan-kelemahan syaitan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tajuk ni, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu hari Nabi terbangun daripada tidur dia dalam keadaan terkejut. Dia terkejut. Nabi kata kat isteri dia, dia kata, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Dia kata apa? Celaka bagi orang Arab. Celaka bagi orang Arab. Hadis ni kena baca sampai habis. Min syarrin qad iqtarab, kerana kejahatan yang telah dekat dengan mereka. Futihal yawm ala radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Telah terbuka daripada pintu wailul lil Arab, celakalah bagi orang Arab, kerana kejahatan yang telah rapat kepada mereka, dekat dengan mereka. Kerana pada hari ini telah terbuka pada pintu Ya'juj dan Ma'juj itu hakadha. Hadis tu Sufyan buat macam ni, Tis'in besar ni, hakadha. Kata sahabat atau kata isi beliau, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Adakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kami ada juga orang yang masih lagi baik-baik, orang yang saleh? Apa jawapan Nabi? Na'am idza kathural khabath. Ya, kamu tetap juga akan binasa bila banyak sangat kejahatan. Jadi dalil hadis ni ulama bincang, kenapa Nabi bagi tahu celaka bagi orang Arab? Kenapa tak celaka orang lain pun akan terima kecelakaan juga? Bangsa Melayu pun akan terima kecelakaan, bangsa putih pun akan terima kecelakaan kerana kejahatan yang berlaku. Tapi kenapa orang Arab disebut dalam hadis tadi? Sebab orang Arab, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kerana orang Arab orang yang tahu bahasa-bahasa Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kerana pada mereka diturunkan wahyu, pada mereka tertulisnya kitab-kitab, dalam bahasa mereka juga tertulisnya kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis. Ulama banyak di kalangan bangsa Arab. Oleh itu kejahatan tu lebih dekat pada mereka. Min syarrin qad iqtarab. Yang kedua, hadis ni bagi tahu banyaknya kejahatan, banyaknya kejahatan tadi sebab apa? Sebab kejahatan yang banyak tadi tidak dicegah. Kenapa tak dicegah? Kerana kalau kita baca lagi hadis lain disebut, kerana pada akhir zaman, sayakunu fi akhir zaman, sebenarnya pada akhir zaman nanti akan apa? Yarfa'ul al-ilm. Maksud yarfa'ul ilm, ilmu tu diangkat. Wa yathbutul jahlu, kejahilan akan semakin kuat. Wa yakthurul wa yushrabul khamru, dan arak diminum. Wa kathratul harji, dan banyaknya pembunuhan. Wa mal harju, kata sahabat, harju al-qatlu kata Nabi SAW. Jadi kita dalil punca banyaknya khabath ni, banyak kejahatan sebab kejahilan banyak dan ilmu sedikit. Sebab itulah kita kata hadis ni penting untuk dalil sebagai kita ni perlu penuntut ilmu. Kalau kurang menuntut ilmu, banyak orang jahat. Bila banyak orang jahat, kita sendiri akan binasa.
Bukannya orang lain, kita juga akan binasa. Anak kita yang binasa nanti. Mak pergi kuliah, bagus. Ayah pergi kuliah, ayah bagi kuliah, tapi suasana anak tu membesar di sekolahnya, di universitinya, di college-nya. Kita mampulah, kita datang kuliah, Masya Allah, Alhamdulillah, sunnah dah. Anak-anak, suasana dia, kita nak ikut je umum dia mana dia pergi. Bukan boleh. Anak sekarang pula tak boleh nak kontrol. Buat budak 2 tahun pun dah tak boleh kontrol lah. Makin besar lagi lah. Contoh kita kata pentingnya kita membina suasana. Contoh kita ajak ramai-ramai, kita ajak adik-adik kita masuk sekali. Jangan kita je nak belajar sunnah. Mak kita, adik-beradik kita. Dan banyak lagi. Kalau kita baca hadis-hadis berkenaan dengan bab fitan, akhir zaman kita akan dapati bahawa banyak punca manusia terjatuh kerana fitan ialah kerana ilmu. Kita baca hadis, siapakah orang yang paling hebat syahid ni dalam dunia ni? Siapakah syahid yang terhebat? Kalau dapat jawab ni, saya bagi hadiah. Aku nak bagi ada kitab di mana-mana. Yes, sebaik dia kerja Yayasan Taklim. Yang orang yang lawan Dajjal, itu orang syahid yang terhebat. Sebab masa tu yang Dajjal tu dia bunuh orang, dihidupkan balik. Dia kata, tengok, sekarang kau percaya tak aku Dajjal? Kau percaya tak aku Tuhan? Tak, sekarang dia kata apa? Wa mazdadtu alayya illa basirah. Dia kata apa? Tidaklah bertambah ke atasku melainkan makin jelas engkau ni Dajjal. Dia bunuh dia pula, dihidupkan balik dia tu sendiri, budak tu. Dia kata, sekarang apa pandangan kau? Adakah aku ni sekarang Tuhan? Dia kata, sekarang makin jelas ke aku bahawa engkau ni Dajjal. Kata para ulama, hadis ni dalil bahawa ilmu penting sebelum berlakunya fitnah, fitan. Kenapa manusia sekarang ni confused? Manusia sekarang confused. Mana ustaz betul ni? Ustaz betul Bahari ke Betul Mazhar ni? Mana satu ni? Contohnya lah, contoh. Mana satu ni? Buka FB ni ustaz ni kata lain, buka FB ni kata lain. Ini duduk sana, ni duduk sini. Confused tak? Kami confused tak? Tolonglah ustaz, tolong. Kalau kita faham sunnah, kita tak akan confused. Kalau kita faham, kita ada ilm, kita akan confused. Semua tu ada puncanya, ada sebabnya. Dan kita faham puncanya, relax kan. Untuk masyarakat kita, untuk saya, relax kan, tak ada apa pun. Dia buat kerja dia, dia tak ada kelang kabut. Tak perlu buat komen-komen pelik bawah tu. Faham lah tu. Generasi Facebook. Saya cakap bahasa Facebook. Generasi komen. Lepas tu kita kata sekarang perlunya kita bergerak untuk mencari ilmu. Ilmu mana yang paling utama sekali? Ilmu manhaj, ilmu akidah. Okey. Berzanji tu lain kali lah, kelas berzanji, kelas main kompang apa semua untuk orang lelaki, budak-budak muda ni. Kadang-kadang di mana tu kelab kompang, apa 3-4 jam main kompang, gelepung kita tu. Tunggu dulu lah, kejap lagi lah. Ada sampai ada kelab berzanji kata kampung saya. Asyik mak asyik tak ada, pergi berzanji kat mana? Kat Kelang. Berzanji kat mana? Dekat sini. Dia hantar, padahal dia buat kelab, dia seronok lah. Ataupun pergi bertaranum. Taranum bagus, melagukan Quran, tapi bukan itu utama sekali. Belajar banyak lagi tafsir apa semua. Dia syok tarik lagu apa semua. Sedaplah ustaz tu. Kata bagus, memang bagus. Tapi nanti kalau dah tanya tafsir, idza jaa nasrullahi wal fath, terjemah kan. Kalau boleh terjemah, pergi main kompang. Kalau boleh tafsir dia, pergi main kompang, tak apa. Kalau tak tahu lagi, jangan. Kelak akan jadi wabalun alaih, akan jadi kebinasaan ke atas diri dia sendiri. Itulah dia introduction saya hari ini. Sementara nak tunggu orang datang masuk, tempat duduk apa semua. Kita sambung akhir kitab kita bahawa yang kelemahan syaitan yang kedua. Yang kedua kata surat 62 kan. Maaf, syaitan menguasai kaum mukminin kerana dosa-dosa mereka. Sebab tajuk sebelum tu dia kata bahawa syaitan tidak dapat menguasai orang yang soleh. Namun dia punya faham lawan dia, faham mukhalafah dia, kita mengatakan bahawa siapa yang tak soleh, syaitan akan
kuasai diri dia. Dia disebutkan dalam sebuah hadis, dalam kitab ni disebutkan dalam sebuah hadis, fa fil hadis innallaha ta'ala ma'al qadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan bersama setiap hakim. Nampak dalam bahasa Arab, hakim tu dipanggil qadi. Ini istilah yang sebenarnya. Bahasa Arab hakim maksudnya apa? Orang Malaysia? Governor. Okay? Hakim tu governor. Jadi qadi itu sebenarnya hakim. Tapi malangnya disebabkan penjajahan, perkataan qadi itu hanya dikenal dengan kadi. Maksudnya bukan kedi, kadi. Maksudnya kadi, bila orang sebut kadi apa? Tok kadi menikah orang. Sedangkan qadi iyad. Abu Hurairah telah dilantik qadi di Iraq. Ibn Mas'ud pernah jadi qadi. Ali pernah jadi qadi. Banyak para sahabat pernah jadi qadi, bukan kadi, tok kadi. Jadi perlu kita betulkan balik kefahaman bahawa qadi, hakim sini ialah menghukum dengan hukum syarak. Jadi hadis ni kata apa? Allah Ta'ala bersama dengan setiap hakim selama dia tidak berbuat zalim. Bagus hadis ni, teman-teman sekarang ni. Ma'al qadi ma lam yajur fa idza jara tabarra'a minhu. Bila dia buat jahat saja, maka Allah Ta'ala akan berlepas diri. Maka dia tu berlepas diri, dan mereka akan dikuasai syaitan. Wa alzamahu syaitan. Hadis ni dalil bahawa siapa yang tak ikut cakap Allah, dia akan dikuasai oleh syaitan. Macam saya sebut dulu, dalam manusia ni, dia tidak ada istilah saya tidak menyembah apa-apa. Kalau kamu tak ikut Allah, maksudnya kamu ikut selain Allah, dan kamu telah syirikkan dia. Sama ada kamu ikut syaitan, ataupun kamu ikut hawa nafsu, ataupun kamu ikut agama lain. Kalau kata saya tak ikut mana-mana agama, maksudnya kamu ikut hawa nafsumu, ahwa. Dia panggil golongan ahlul ahwa. Okey. Sebab tu dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat Quran mengutuk orang ikut hawa nafsunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu. Dalam surah Al-Kahf, Allah Ta'ala kata, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Dan janganlah kamu taat kepada orang yang telah kami lalaikan hatinya. An dhikrina, daripada mengingatiku. Wattaba'a hawahu, dan mengikut hawa nafsunya. Ini poin dia, ikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Urusan mereka akan sia-sia. Sebab itulah dalam hadis Dajjal, sebab saya tengah mengkaji pasal Dajjal sekarang ni, tu saya sebut Dajjal. Dia kata antara sebab, bilakah waktu Dajjal keluar? Bila waktu Dajjal keluar? Akhir zaman, memang akhir zaman. Kita kata tak waktu dia, bila Imam Mahdi apa semua. Antara waktu bila Dajjal keluar ialah ketika manusia lupa kepada Dajjal. Bila manusia, bila imam-imam, dan hadis tersebut, bila hadis diriwayatkan oleh Majma' Zawaid dan Haythami, dan Al-Haythami dan Majma' Zawaid disebut, bila manusia tidak lagi menyebut Dajjal, dalam imam-imam tidak lagi menyebut Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Maksud orang tak tahu, tak kenal Dajjal apa. Sekarang ni orang kenal tak Dajjal? Tak kenal. Orang tahu Dajjal, tapi orang tak kenal Dajjal. Sedangkan Nabi mensifatkan Dajjal tu dengan begitu detail. Hidung dia macam mana, mata dia macam mana, rambut dia macam mana, badan dia macam mana, apa kata-kata dia. Sebab apa Nabi bagi dengan detail? Sebab Nabi takut umat dia akan terkena dengan fitnah tu Dajjal. Bahkan ada orang tak baca doa, 4 doa tu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Tawus, satu ulama tabi'in, nama dia Tawus. Tawus ni kalau terjemah bahasa kita burung merak. Tawus bin Kaisan nama dia. Tawus bin Kaisan ni, anak dia kalau tak baca doa tu, dia suruh anak dia ulang solat. Sebab apa? Sebab dia nak supaya anak dia betul-betul berhati-hati dengan Dajjal. Jadi kita kata antara sebabnya Dajjal tu diikuti nanti bila manusia dah tak kenal lah, maka dia akan dikuasai syaitan apa semua. Jadi kita kata bila manusia tinggalkan syariat Allah Ta'ala, maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Tindakan dia syaitan, perbuatan dia syaitan, kata-katanya syaitan. Betul, kalau kita tengok orang yang meninggalkan agama, tidak lain tindakan dia semua syaitan. Betul tak? Tak kisahlah pemimpin ke bukan pemimpin ke,
Kalau pemimpin tengok tindakan dia, semua menuju ke arah kesyaitanan. Dia anjurkan program-program yang syaitan, dia makan duit dengan macam syaitan, rasuah dan sebagainya. Ini hakim. Dan hakim lebih teruk. Betul dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut hakim ni sebelah kaki dia dalam neraka. Dah ready dah. Dan hadis Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari dan Muslim ni, kita akan tengok juga dalam kitab ni nanti pada bab akhir. Kita tengok imam yang adil tu akan bersama Allah SWT, akan bersama dengan Allah Ta'ala. Imam yang adil, maknanya urusan imam ialah bukan urusan yang mudah. Nabi kata apa? Innaka dha'ifun wa innaha la amanah fa innaha yaumal qiyamati khasrun wa nadamah. Sebenarnya itu adalah amanah, dan ia hari akhirat nanti akan menyebabkan khasrun, kerugian, penyesalan, wa nadamah, dan penyesalan, kerugian dan penyesalan. Sebab tu jangan minta-minta jadi pemimpin, jadi hakim. Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ada satu kitab yang terkenal. Apa nama kitab ni? Talbis Iblis. Al-Khadim Jemaah kan ingat Talbis Iblis. Siapa baca? Ustaz Abdul Bari. Tak habis dah berhenti dah. Nanti boleh Ustaz Abdul Bari sambung balik nanti saya SMS dia. Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah meriwayatkan kisah unik kepada kita dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Basri siapa? Tabi'in. Kita kesampingkan sejauh mana kesahihannya. Yang jelas hal ini menunjukkan kemampuan manusia menundukkan syaitan jika dia ikhlas kepada agamanya kerana Allah. Kerana kisah ni ada tak berapa sahih sangatlah, tapi kisah ni disebut dalam kitab Talbis Iblis. Dalam bab apa? Dalam bab macam mana Allah Ta'ala menipu orang yang beribadah, ahli ibadah. Kan Talbis Iblis kan kitab macam penipuan syaitan. Macam mana syaitan menipu ahli sufi, syaitan menipu ahli hadis, syaitan menipu ahli Quran. Ahli Quran pun kena tipu juga. Contohnya apa dia? Seronok tu lah. Seronok nak baca kiraat ni, kiraat tu, kiraat. Seronok tarik. No. Seronok lah lagu ni, kita nak try lagu ni pula. Lepas tu kalau kita tengok setengah orang yang terlampau ta'asub pada lagu ni, dia kalau orang baca Quran dia dengar, apa lagu apa dia bawa ni? Ni tak ada ni lagu ni, main pandai-pandai lagu ni. Nampak? Dia sibukkan benda tu je. Dia sibuk jaga tabakat suara. La. Betul? Sebab saya dah kenal orang macam ni. Betul tak? Dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Kau akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu mandai-mandai lagu. Dia kena lagu dia. Kau pakai lagu apa ni baca ni? Lagu Sikah ke, lagu Hijaz ke, lagu apa? Ini kita kata berbuang masa. Ini penipuan kepada ahli Quran. Kalau ahli hadis pula macam mana Allah Ta'ala tipu? Syaitan tipu. Ahli hadis macam mana? Disibuk dengan sanad. Dia cerita kat orang kampung macam ni, atau orang kampung kat mana-mana masjid. Dia cerita dia an daripada sanad ni, pada sanadnya ada seorang perawi. Dia cerita kat orang kampung macam tu ceramah. Nampak tak? Kenapa tertipu? Maksudnya kenapa dia sebut benda tu? Kenapa dia sebut benda tu? Supaya orang nampak, dia ni terror sanad ni. Sedangkan pada zaman dahulu kita sebut sanad sebab apa? Sebab pada sanad tersebut ada perawi-perawi. Jadi orang dulu boleh dengar, tak boleh pakai ni, ada Hashr bin Haushab, tak boleh pakai, dia ni perawi yang lemah. Orang kenal. Tapi zaman sekarang tak perlu. Lepas tu kalau tengok ceramah Syekh bin Baz, mana ada sebut sanad? Ceramah Syekh Shalih Utsaimin, mana sebut sanad? Hatta Syekh Albani rahimahullah pun dia tak sebut sanad. Dan mana ada kuliah dia an abi an ami an panjang-panjang buat apa? Sebab dia tahu orang awam tak memerlukan benda tersebut. Ini penipuan dia ahli hadis. Penipuan ahli ibadah lagi dah banyak. Penipuan ahli falsafah pun banyak. Jadi kitab ni dan tajuk ni dia cerita macam mana dia menipu ahli ibadah. Hasan Basri berkata, pada zaman dahulu ada sebuah pohon yang disembah selain Allah. Kemudian seorang mendatanginya, datang pada pokok tersebut, lalu dia berkata, saya akan tumbangkan pokok ini.
Lalu dengan penuh marah dia berangkat untuk menebang pohon tersebut kerana Allah. Mula-mula sebab Allah nak tebang pokok tu. Mungkin pernah dengar cerita ni, tak apa, ulangan. Kemudian iblis yang berwujud manusia, yang berbentuk manusia, bertukar, menemuinya seraya berkata, "Mau apa kamu?" Dia kata, "Saya ingin memotong pokok tersebut yang disembah selain Allah." Dia berkata, "Jika kamu tidak menyembahnya, maka mereka yang menyembahnya tidak akan merugikan kamu." Maksudnya, kau tak sembah tak apalah, yang sembah biarlah, kau tak rugi apa pun. Dia tetap, maka dia kata, "Saya tetap akan memotongnya." Maka syaitan berkata kepadanya, "Apakah kamu mahu pilihan lain yang lebih baik bagimu? Jangan tebang pokok itu, dan imbalannya setiap hari engkau akan mendapatkan 2 dinar di bawah bantalmu." Dinar banyak kan? 1 dinar berapa tu sekarang? 700 lebih. Jadi 2 dinar 1,400. Dia berkata, "Dari mana saya dapatkan hal itu?" Dia kata, "Saya akan memberikannya untukmu." Maka pulanglah orang tersebut. Ternyata benar, di pagi harinya dia mendapat uang 2 dinar di bawah bantal dia. Dia pun happy. Dah kena rasuah dengan iblis. Kena 2 dinar lah. Sekarang ni lebih teruk, selai kain pelikat di bawah bantalnya. Namun di pagi hari berikutnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemarahannya bangkit. Dia berangkat lagi untuk memotong pokok tersebut. Lalu syaitan menghalangnya dengan wujudnya seraya berkata, "Mau apa engkau?" Maksudnya pada hari kedua tak ada apa-apa kan. Jadi dia bengang lah, kali ni nak potong pokok tu. Tapi kali ni potong sebab apa? Sebab bengang tak dapat duit, bukan lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu lah. Bahaya. Itu kat ustaz. Ustaz jangan selalu sangat bagi duit. 1 kali ceramah orang bagi duit, 2 kali ceramah bagi duit, kali ketiga tak bagi duit. Dia pun bengang, tak nak datang lah lagi ceramah tempat ni, tak bagi duit. Sekali-sekala jangan bagi. Jangan setkan pada ustaz tu, maksudnya dia datang ada duit. Manusia boleh tertipu. Manusia boleh tertipu. Jadi waktu zaman sekarang ada fenomena ustaz sampul. Fenomena ustaz sampul. Bukan sampul. Ustaz kan bila tak boleh baca ceramah, ada orang ulur sampul. Jadi kalau tak ada sampul, dia tak datang. Sebab tu kalau setengah-setengah tempat yang tak ada orang nak dakwah, tak ada siapa nak pergi. Kita tanya, kalau tanya ustaz, banyak ustaz yang ada kelas free ustaz. Yang ustaz buat kelas free, kena tanya balik. Kebanyakan ustaz lagi terkenal, lagi tak free. Itu bahaya tu. Itu fitnah. Sebab tu saya minta maaf sebutlah. Sebab tu ramai yang nak berkumpul dekat Kuala Lumpur ni. Sebab apa? Sampul-sampulnya hebat-hebat belaka. Kau ceramah kat mana? Kau ceramah kat ujung, kat Bidor sana. Berapa ni? RM30. Allah. Itu kita bahaya. Jadi sebab tu kita kena tanam juga. Sebab tu kita pada pendakwah agama juga perlunya kita. Saya sekala kata ustaz ada jemputan ceramah ni kat Bidor. Ada orang nak belajar sunnah, dah start satu grup sunnah. Tapi mereka tak mampu nak keluarkan duit yang banyak untuk buat kelas. Semuanya Dori Getah lah contohnya. Dori Getah kaya sekarang. Maksudnya lain-lain lah. Jadi dia nak buat, tak boleh. Sebab apa? Tak mampu. Jadi yang tak datang. Jadi ada ustaz-ustaz kampung tu yang ajar, yang keliling-keliling. Itu yang ajar berjanji je tu. Betul tak? Dan yang berduit pula masa ni lah infakkan minyak, infakkan kereta ada 4 tu. Ustaz bawa lah kereta 1 saya pergi. Ustaz punya kereta tu slow. Jadi ustaz bawa kereta saya, pilih saya punya Alphard, bawa 4 orang pergi kuliah. Bawa kawan-kawan ustaz sekali, ramai-ramai 8 orang pergi. Jadi ustaz tu pun rasa ramai lah yang bawa ikut dia sekali. Dia pun semangat sikit. Yang datang tu pun, yang duduk situ kata 4 orang. Tengok, bagus lah, sunnah ni ramai juga yang ikut sunnah ni sebenarnya. Nampak tak? Dia pun semangat. Oh, pun dia nampak, bukan kita je yang sunnah. Itu cara dia. Lagi tajuk Jadi dia cerita pasal mana tertipu sebab pokok tadi.
Lalu syaitan menghalangnya dengan wujud seraya berkata, maka apa engkau? Mahu apa engkau? Dia berkata, saya ingin memotong pohon tersebut kerana disembah selain Allah Ta'ala. Syaitan berkata, kamu dusta, tidak boleh kamu melakukan hal itu. Orang tersebut tetap mengotot, ngotot ni nak jugalah untuk menebangnya. Lalu dia berangkat lagi, namun syaitan mencekiknya, bahkan nyaris membunuhnya. Kemudian dia berkata, tahukah kamu siapa saya? Saya adalah syaitan. Pertama kali engkau datang dengan kemarahan kerana Allah, saat itu saya tidak berdaya apa-apa terhadapmu. Akhirnya saya tipu kamu dengan 2 dinar. Lalu kamu tinggalkan rancangan tersebut. Kemudian ketika kamu datang dengan kemarahan kerana 2 dinar tersebut, aku berhasil mengalahkanmu. Apa pengajaran kisah ni? Bahawa kalau buat bukan kerana Allah, pasti kita akan kalah dengan dunia. Itu je. Sebab tu buat apa kerja dakwah ke, buat kerja apa kerana Allah Ta'ala, hasil yang ada tu hanyalah sebahagian, orang kata, sebagai minyak pelincir saja. Bukanlah itu tujuan sebenar. Itu kepada guru-guru agama, bukanlah tujuan sebenar untuk mendapatkan duit itu. Kita mendapat duit supaya kita boleh mengajar, bukan kita mengajar supaya dapat duit. Boleh faham ke tu? Kita mengambil duit, guru-guru mengambil duit supaya boleh mengajar, bukan mengajar supaya boleh ambil duit. Macam sama je ustaz. Ini falsafah untuk memeningkan orang. Maksud dia apa? Maksudnya kenapa guru-guru agama ni ambil duit? Kerana kalau dia tak ambil duit, dia terpaksa mencari duit dengan cara lain. Dia kena terpaksa kerja bank Islam, jadi kerja kat cashier depan tu. Betul? Atau dia kena kerja dekat mana-mana lah. Jadi masa dia untuk mengkaji kitab, masa dia untuk pergi menjawab soalan dalam Facebook, masa dia untuk mengkaji semua telah diterhadkan dengan kerana nak mencari duit tadi. Lalu dia punya pengajaran nanti ada kualiti tak? Dia kurang kualiti kat situ. Ini berlaku kepada sepupu saya, saudara saya dekat Cambodia, balik Madinah. Tapi bila balik Madinah, sampai sana dia tak boleh nak cari duit. Tak ada duit. Mana ada sampul-sampul kat situ ceramah? Mana ada? Orang sana minum Nescafe pun tak boleh minum. Dia minum teh Cina tu je. Daging setahun sekali. Jadi apa, dia terpaksa kerja di siang hari sebagai penuri getah, pergi tangkap ikan. Belajar Madinah ni. Jadi malam dia pergi buat dakwah. Tapi dia kata terhadlah malam ni lah dia boleh buat dakwah. Jadi kalau siang, kalau ada orang bantunya, mungkin dia boleh buat kelas siang, boleh buat kelas budak-budak, kelas remaja, kelas orang dewasa, macam Hasan Taklim ni. Itu kita, jadi tak masalahkan ustaz ambil sampul juga. Dia tujuan ni untuk dia kehadapan. Allah telah mengkhabarkan kita tentang seorang yang Allah ajarkan ayat-ayatnya. Dia pun mengetahui dan memahaminya. Ini lagi bahaya. Orang tadi, at least tadi tu dia orang yang jahil, dia cuma tertipu dengan ini. Orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala bagi dia ilmu ayat, kemudian dia meninggalkan semua itu. Akhirnya Allah Ta'ala telah berikan kemampuan kepada syaitan untuk menguasai dirinya. Ini bahaya kalau jadi ulama kerana nak habuan, sehingga berhasil menyesatkannya. Maka jadilah dia kisah yang selalu dikenang sebagai pelajaran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Okay. Dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepadanya, iaitu ayat-ayat kami tentang isi Alkitab. Kemudian dia berlepas diri daripada ayat-ayat itu. Berlepas diri maksudnya tak ikut ayat-ayat tersebut. Dia dapat alhamdulillah hafal Quran, dah ada ilmu, dah datang kelas, dah mengaji kitab. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Fa'atba'ahu syaitanu, syaitan ikut dia, fakana minal ghawin, sampai dia tergoda dengan dunia. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau Allah Ta'ala nakkan, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan kalau kami berkehendakinya, sungguh kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu. Maksudnya apa? Kalau Allah nak orang yang ada ayat Quran dengan hadis ni, Allah Ta'ala akan naikkan martabat dia. Ya, kita bayangkan orang yang saya sebut dulu kan, para ulama salaf tu, ada yang dia leher pun tak ada, badan dia deform, tapi disebabkan dia mengaji, hafal Quran, angkat dia jadi
qadi. Abu Hurairah miskin, Allah Ta'ala angkat dia jadi gubernur. Berapa ramai para sahabat Ahlu Sufah yang asalnya miskin. Abu Darda, Abu Sa'id Al-Khudri, semuanya miskin. Allah Ta'ala angkat dia kerana ilmunya. Imam Syafi'i miskin, angkat kan kerana ilmunya. Betul, Allah Ta'ala kan ketika Umar dipanggil semua gubernur-gubernurnya meeting. Bila tanya kepada gubernur dia, siapa yang kau tinggalkan untuk ni? Fulan bin Fulan. Dia tu bukan bekas hamba ke? Dia tanya gubernur kedua pula, kau datang ni, siapa yang kau tinggalkan untuk gantikan kau jaga negeri kamu? Dia kata sekian Fulan bin Fulan. Dia bukan bekas hamba ke? Sampai 3-4 orang macam tu yang ditinggalkan oleh gubernur sebut ialah bekas hamba. Tapi kat bekas hamba tu dia mengaji, belajar Al-Quran, belajar hadis apa semua, diangkat sebagai ketua kat situ. Kata Umar Al-Khattab, inna hadzal Quran yarfa'u bihi aqwamun wa yad'ul akharin. Sungguhnya Al-Quran ini telah menaikkan sebahagian kaum dan telah merendahkan kaum yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang hebat-hebat tapi tak ada Quran, Allah Ta'ala tetap juga pandang dia rendah. Manusia akan pandang dia rendah. Tapi kerana ada padanya Al-Quran dengan hadis, Allah Ta'ala angkat dia. Sebab tu dalam ayat ni, kalau Allah nak, Allah Ta'ala boleh angkat dia dengan Al-Quran dengan hadis. Tapi dia telah memilih untuk duduk dalam kesenangan. Kita akan tengok nanti siapa orang ni. Tapi dia cenderung kepada dunia. Walakinnahu akhlada ilal ardi, cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawahu, ikut hawa nafsu. Ini point tadi. Bila ikut hawa nafsu, syaitan akan kuasai je. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath. Anjing kalau kita pergi kat dia, kalau halau dia, tetap juga lidah ni akan menjelir. Kalau kamu biarkannya juga, wa in tatrukhu yalhath. Apa kaitan anjing tadi dengan orang alim tadi? Maksudnya tak ada faedah engkau ada ilmu ke tak ada ilmu, tak ada faedah bagi engkau. Bayangkan, maksudnya Allah Ta'ala samakan orang yang ada ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmunya macam anjing. Subhanallah, itu bahaya. Sebab tu ada satu Syekh Al-Maghamisi, satu ulama tafsir dekat, satu ulama di, seorang penceramah yang hebat di Saudi, Syekh Al-Maghamisi. Ribuan orang dengar kuliah dia, ratusan orang dengar kuliah dia. Dia sampai ayat ni dia tak boleh baca. Dia kata, aku takut. Tak apalah, kita cerita ayat lain dululah. Dia takut kena kat dia. Bahaya, Allah Ta'ala samakan dengan anjing. Kenapa? Anjing ajar dia macam mana, bukan dia boleh faham pun. Dia tak juga menjelir lidah dia. Baca hadis kat dia ke, baca Quran kat dia, sama juga. Jadi sama kat manusia. Kalau manusia baca hadis, baca apa, sama macam tu je. Tak nak bagi dia anjing, tapi itulah. Intar tu al-hafiz. Zalika mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ini sebab tu ulama kata apa? Bagus kalau kita bawa kisah-kisah. Antara kisah ni inilah, ayat ni berkenaan dengan siapa? Kalau kita buka kitab tafsir, banyak ayat ni, ayat ulama tafsir menisbahkan ayat ni kepada kisah Bul'am bin Ba'ura. Ada seorang lelaki nama dia, memang tak sedap lah nama dia, Bul'am bin Ba'ura. Nampak? Adapun orang yang telah masuk ke dalam ayat ini, sebagian ulama berkata dia adalah Bal'am bin Ba'ura. Siapa Bal'am bin Ba'ura ni? Asalnya dia seorang yang saleh kemudian kafir. Apa sebab dia jadi kafir ni? Asalnya Bal'am bin Ba'ura ni pengikut Nabi Musa AS. Atau boleh rujuk sini kitab Ibnu Katsir kalau nak tahu detail. Asalnya dia pengikut Nabi Musa AS. Dia ni Allah Ta'ala bagi dia kelebihan doa dia mustajab. Sebab apa doa dia mustajab? Sebab dia faham Asma'ul Husna. Itu ulama tafsir. Sebab Allah Ta'ala memberinya Asma'ul A'zam. Sebab apa? Dia kan Nabi kata macam doa Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini doa yang idza du'iya bihi, bila dia doa dengan doa nama Allah Ta'ala ni, akan jadi mustajab. Lepas tu kalau kita faham fiqh Asma'ul Husna, kita faham Asma'ul Husna betul, kena pada doa dia, kena nama yang betul, doa tu akan jadi mustajab. Sebab Allah kata dalam Quran kan,
inilah asmaul husna fad'uhu biha walillahi al-asmaul fad'uhu biha. Maka Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik, maka berdoa dengan nama-nama tersebut. Jadi kalau dengan asmaul husna tu doa jadi mustajab. Jadi Bal'am bin Ba'ura ni, kerana dia ada ilmu, dia faham asmaul husna, sekali masa Nabi Musa nak pergi menyerang Kanaan, masa nak pergi, masa dekat Palestin, nak pergi tawan bumi Syam, maka orang yang dekat bumi Syam tu, dia pergi jumpa Bal'am bin Ba'ura ni. Dia pergi jumpa Bal'am, dia kata apa? Wahai Bal'am, mintalah Nabi Musa stop, jangan serang kami. Mereka kafir ni yang minta ni. Minta kali pertama, dia kata tak apa, aku tak nak. Minta kali kedua, minta kali tiga, kali apa seterusnya, dia rasuahkan dengan emas dan perak. Bila dia rasuahkan dengan emas dan perak, dia berdoa supaya Allah Ta'ala mengalahkan Nabi Musa. Subhanallah. Allah Ta'ala binasakan dia, Bal'am bin Ba'ura, jadi kafir. Terus berubah perangai dia. Bila doa itu Allah Ta'ala tak jadi, doa tak mustajab lagi dah lepas tu. Lepas tu jadi kafir. Dia join grup sana. Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan bila baca ayat ni, ditafsirkan ayat ni, dia kata inilah dalil bahawa haramnya kita menyokong orang-orang kafir. Tahrim muwalatil kuffar, haram menyokong, mewalikan orang-orang kafir. Mewali orang kafir maksudnya apa? Sayang, bantu, bagi sokongan apa semua kepada orang-orang kufar. Dan hadir juga dalil bahawa macam mana orang yang alim, yang hebat, orang kanan Nabi Musa masa tu telah boleh berubah kerana emas dan perak. Dalil juga bahawa macam mana dunia telah menipu, orang boleh tipu orang yang alim. Sebab tu orang alim juga, orang ahli ilmu, dia juga perlu dinasihati. Kalau orang alim tak dinasihati, dia je yang betul, musibah yang besar kepada umat Islam. Tak dengar syekh-syekh yang tua bercakap, tahu nak bantai orang je, itu bahaya. Ni musibah yang berlaku di Malaysia lah. Minta maaf lah, tak ada kena-mengena sama ada hidup ataupun yang mati. Okay. Jadi ada juga yang mengatakan bahawa ini dimasukkan oleh Umayyah bin Abi Salt, seorang petapa pada masa jahiliah. Dia sempat menemui Rasulullah SAW namun tidak beriman kepadanya kerana dengki. Dia buat ibadah apa semua, dia ikut ajaran agama Hanif, tapi disebabkan dia sangka macam dia hebat, kenapa Allah Ta'ala tak pilih dia, Allah Ta'ala pilih Muhammad SAW, maka dia telah kembali kepada kekufuran. Namun kita tidak mendapatkan nas yang sahih tentang siapa yang dimaksudkan dari ayat tersebut secara persis, secara tepat. Namun kita fahamlah kisah tu, macam mana bolehnya tertipu. Asalnya orang alim tapi tertipu kerana dunia, akhirnya syaitan kuasai, jadi kafir terus. Sebab itulah kita kata jangan duk geng orang yang ajaran sesat ni. Jangan duk geng orang ajaran sesat. Jangan duduk dengan orang. Jangan geng. Kalau rasa-rasa diri tak hebat lagi dengan nak pergi berdebat dengan orang, tak apa, aku berdebat dengan Ki Ahbas, tak apa, aku dah boleh dah, aku datang ke Ustaz Ridwan dah, aku boleh bantai dia. Tengok dia konang tu sikit, dah habis dah. Betul jugalah, boleh pergi kubur ni minta ni. Dia bagi satu hadis, kita pun dah kelang kabut. Sebab tu jangan duduk dengan mereka. Kesian ke tak kesian ke apa ke, kita tak apa, jangan duduk. Jangan geng dengan orang. Sebab mereka ni bakal akan merosakkan kita punya akidah. Lihat kepada berapa banyak ahli ilmu Islam. Imam Daruqutni. Siapa tak kenal Daruqutni? Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ulama hadis, tapi dia terpengaruh dengan Asy'ariyah. Ibnu Aqil, pakar bahasa Arab, dia pergi join dengan geng ahli falsafah, dia pun akhirnya jadi ahli falsafah juga. Seorang ulama salaf, di zaman salaf, bukan ulama salaf, zaman salaf, dia nak kahwin dengan satu perempuan. Perempuan tu ialah perempuan yang bermazhab Asy'ariyah, mazhab akidah dia. Tapi cintan punya pasal masuk dah dia tu ulama, tapi sebabkan berkahwin dengan wanita yang Asy'ariyah, dia bertukar jadi Asy'ariyah pula. Itu bahaya tu. Maksud kita, ini kita
Fitnah. Ini kata fitan. Waktu jangan kita peluang waktu zaman pernah dengar kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik yang tak pergi perang, surah At-Taubah tu kan. Kan bila dia tak pergi perang, semua boykot dia. Tahu tak apa yang dapat kat dia? Raja Ghassan hantar surat kat dia. Raja Ghassan ni satu negara Arab dekat utara, kerajaan Ghassan. Dia kata, aku mengetahui kamu sekarang tengah diboykot, marilah join kami. Nampak? Tapi ada tak Ka'ab bin Malik? Jom kita try pergi tengok je. Tak ada, kita bukan nak masuk, kita pergi tengok je. Macam kita kadang-kadang kan, tak apa, kita pergi tengok je. Tak, kita kan, kita tahu, kita pergi tengok je dulu, tak apa. Mana ada Ka'ab bin Malik kata ini fitnah. Terus dia mau ambil surat tu, dia masuk dalam tempat bakar roti. Bayangkan kalau dia pergi, mula cakap, mula cakap, lepas tu offer. Ada ketuk sikit lah. Dia offer, satu offer, dua offer, tertipu. Nak pula zaman tu dia tengah tersepit, susah. Bini dia pun boykot dia, sepupu kesayangan dia, kekasih dia punya geng rapat dia dulu, boykot dia. Sampai kata, kau tahu tak, kata sepupu dia, kau tahu tak aku ni cinta Allah dan Rasulnya. Sepupu dia kata, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Bayangkan kalau Ustaz Ridwan kata kat kita, kau baik Ustaz Ridwan yang kuat, kata Ustaz Ridwan kata, kau tak tahu ke aku ni, macam kat Ustaz Ridwan macam tu, sanggup? Ataupun kawan kita, kawan rapat kita, isteri, adik beradik kita nangis-nangis, kata tolonglah, jangan boykot aku. Kalau kita tak apa, kita diam-diam jangan bagi tahu. Kita diam-diam, kita akan sebut macam, kita akan buat macam tu. Tapi ini tak berlaku pada Ka'ab bin Malik. Tapi tetap tak dia berpaling? Tidak berpaling. Sebab tu kata Ibnu Abi Mulaikah, dia kata, dia baca doa, Allahumma inna na'udzubika, bila hadis haud tu, hadis telaga tu. Dengan hadis telaga kan, dia kata ana faratakum 'alal haud, aku akan tunggu kamu dekat telaga. Fa idza unasun, ada sebagian manusia, a'rifuhum wa ya'rifunani, aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Mereka nak minum tapi tak boleh. Fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, kau tak tahu. Mereka kata ummati. Dan sekarang mereka kata ashabi. Sekarang Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa? Fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, maksudnya kamu tak tahu apa dia buat kat belakang kau, wahai Muhammad. Bila dengar je hadis ni, Ibnu Abi Mulaikah, ulama tafsir hebat, Ibnu Katsir, Allahumma inna na'udzubika an naraddu ila aqabina aw nuftan. Ya Allah, aku minta lah berlindung daripada kami ni kembali jadi kafir. Bayangkan, ulama tafsir minta doa macam tu. Ya Allah, janganlah kami jadi kafir. Bayangkan, ulama tafsir yang menguasai daripada depan sampai ke belakang, minta doa berlindung daripada jadi kafir. Kita tenang dengan kekufuran. Au nuftan, nak minta lindung daripada kena fitnah. Dia kata, suatu kita kata, apakah cara pertama nak selamat daripada jadi kufur? Itu kata Syekh Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Dia kata apa? Apakah cara pertama untuk mengelakkan kita jadi murtad? Apa cara pertama? Cara yang paling tinggi, ya takut pada murtad tu. Takut murtad, itu cara pertama. Kalau ustaz kita takutlah, kadang-kadang bila belajar kitab tauhid ni banyak benda kadang kita boleh terjadi terkeluar daripada Islam. Cakap sikit boleh terkeluar, kan? Hadis Nabi kan, pagi beriman, petang kafir kerana mulut saja. Lepas tu dia kata, Syekh Abdul Wahab, kitab dia disusun, dia kata antara cara pertama, antara cara yang terbesar sekali, al-khawfu minasyirik. Lepas tu letak tajuk bab al-khawfu minasyirik, takut kepada syirik. Kata Syekh Shalih Fauzan, kata tajuk ni diletakkan kerana nak bagi tahu bahawa cara pertama nak selamat daripada syirik ialah takut kepada syirik. Contoh juga, cara pertama tak nak terkena fitnah akhir zaman, takut kepada fitan. Lepas tu Nabi kata apa? Idza sami'tumud dajjal fayan'a, bila kamu dengan dajjal, lari. Kita bukan, ustaz tu dah bagi tahu dah, jangan dengar ustaz ni geng-geng tu semua tu, geng kubur. Tak apa ustaz, ceramah dia sedap, nak pergi juga. Dia tak takut, ni fitnah.
yang bakal mengubah agama dia. Jadi dah tengoklah Bal'am bin Ba'urah dah kena, Umayyah bin Abi Salt dah kena, yang sebut tadi dah, Ibnu Aqil dah kena. Jadi kenapa kita rasa kita tak boleh terkena? Fikirkan balik. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah ini. Golongan ini mereka diberikan ayat-ayat Allah kemudian kafir adalah golongan yang berbahaya. Padanya terdapat kemiripan dengan syaitan. Sebab syaitan kafir setelah mengetahui yang hak. Subhanallah. Orang yang alim buat dekat benda jahat macam syaitan. Dah tadi macam anjing, macam syaitan pula. Sebab syaitan kafir setelah mengetahui yang hak. Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya dari golongan macam ini. Lepas tu, inna akhafu ma akhafa alaikum. Nabi kata apa? Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan ke atas sekalian ialah al-a'immatul mudillin, atau al-a'immatul mudillun, imam-imam yang menyesatkan orang lain. Itu Nabi takut. Antara perkara yang Nabi takut ialah al-a'immah al-mudillun, imam-imam yang menyesatkan orang. Dan hadis yang bawah juga lebih kurang sama. So yang aku takutkan ke atas sekalian adalah seorang yang membaca Al-Quran sehingga ketika telah nampak keindahannya dan dia telah mengenakan pakaian Islam, dia nampak macam Islam, macam bagus agama dia, Allah timpakan dia apa yang Allah kehendaki, sehingga dia tinggalkan dan campakkan itu semua. Kemudian dia menuju tetangganya lalu menghunuskan pedangnya dan menuduhnya berbuat syirik. Apa maksud hadis ni? Ada pernah berlaku ke zaman kita? Sekarang yang tuduh a'immatud dakwah, imam-imam dakwah kita, adakah orang awam atau orang jahat yang tuduh kita? Tak, yang tuduh siapa? Kau ustaz-ustaz juga ke? Orang ilmu juga. Yang tuduh kita ni macam-macam, tuduh kita ni tak sayang Nabi, yang tuduh kita ni mengkafirkan orang lain, yang tuduh kita ni apa lagi? Apa lagi kita kena tuduh? Imam-imam dakwah, apa dia? Menjisimkan Allah Ta'ala. Apa tak? Bila kita tahu Allah Ta'ala di atas arash, orang buat ni syirik. Kita terkena kepada saya tu, balik kampung, tiba-tiba belajar UAE. UAE banyak orang syirik. Subhanallah, UAE banyak orang syirik kan? Kalau kata universiti mana-mana, atau universiti kafir mana, tak apa juga. Ini kata UAE banyak orang syirik. Sebab banyak orang syirik? Sebab banyak yang belajar akidah tak betul. Kata Allah Ta'ala atas arash, semua syirik. Subhanallah. Nampak tak orang macam ni? Dia membaca Quran, berpakaian dengan pakaian Islam, bah keluar TV pula tu, pakai jubah dah ada selempang kat sini semua, pergi tuduh kita syirik. Bahaya ni. Sedangkan dalam Quran, nas dengan hadis apa semua dah ada dah. Bila kita jauhilah perbuatan mengagung-agungkan kuburan, tak sayang Nabi, tak sayang ulama, tidak percaya kepada wali. Nampak tak? Cuba tengok dalam senarai tuduhan kan. Kita tengok kat sekarang masjid ada kan, dalam tuduhan ahli sunnah yang sebenar. Puak-puak ini, tak nak sebut nama, puak-puak kononnya dakwa ahli sunnah ni, kata, tengok ni, ciri pertama dia kata apa? Tidak percaya kepada wali. Bila masa kita tak percaya kepada wali? Hadis wali mana? Bahkan kita kata awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita percaya, bahkan kita percaya para sahabat dulu adalah wali Allah. Cuma kita tak percaya wali macam kamu percaya wali. Dia percaya wali, semua boleh untuk wali tu. Pergi kubur wali boleh, apa semua boleh. Jadi kita kata mereka tuduh balik kita syirik setelah memakai pakaian Islam, betul tak? Setelah baca Quran, betul tak? Bahkan jadi hakim Quran, pertandingan Quran. Jadi MC imam muda, tak tahu beritahu apa, bukan imam muda TV tu, imam muda lain. Tuduh kita syirik, tuduh kita macam-macam di atas mimbar-mimbar. Sama tak macam ayat ni? Dan menuduhnya buat syirik. Aku berkata, ya Rasulullah, mana yang lebih layak dihukum dengan pedang? Yang menuduh atau yang dituduh? Apa jawapan Nabi? Yang menuduh. Ibnu Katsir berkata sanadnya baik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dia kata nas ahli sunnah ni, dalil ni semua menyokong kita. Alhamdulillah. Jadi ini dalil bahayanya kalau ada ilmu. Satu, ilmu salah, syubhah lah, satu benda yang bahaya. Ilmu salah tu satu musibah yang paling besar sekali. Kalau kata Ibn Qayyim, musibah terbesar, kalau kata antara nikmat Allah Ta'ala terbesar kepada manusia ialah pertama dapat ilmu, yang kedua faham ilmu dengan betul. Dapat Quran dengan sunnah, faham Quran dan sunnah dengan cara yang betul. Kalau orang kata, macam mana cara yang betul tu? Ustaz engkau je lah yang betul. Ustaz Ihsan Taklim je betul. Jadi macam mana kita nak ukur yang betul tu macam mana, tuan-tuan? Kita buka kitab tafsir, kita tahu kefahaman para ulama yang asal. Buka kitab tafsir Ibn Kathir, kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Surah Al-Maidah ayat 135. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Wasilah kepada siapa? Allah. Wasilah tu apa? Kalau geng-geng ni dia kata wasilah tu tok syekh, tuan guru. Kita perlukan wali sebagai orang tengah kita. Nak sampai kepada Allah tak boleh. Hang ni ilmu mana, takat mana? Baru 1-2 bahasa Arab pun hazah hazi lagi. Jadi kita kata, perempuan ni nak boleh terus ke Allah Ta'ala, tak boleh. Hang perlukan satu guru. Ini dah ada masuk wasilah ni. Ini dah ada wasilah. Dia kata ini salah. Tafsiran ni salah. Tafsiran mana yang betul? Kita kata rujuk balik tafsir ulama kita. Apa kata Ibn Abbas, apa kata Ibn Mas'ud, apa kata Mujahid, apa kata Qatadah, apa kata Ibn Mulaika, apa kata As-Suddi. Ini semua ulama tafsir. Jadi sekarang kita ada tak, Islam ni bukan agama macam kita tak tahu kebenaran tu nak rujuk mana. Kita ada kebenaran. Rujuk, kita ada tempat asal nak rujuk. Ni rujuk ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Sebab tu kita nak kebenaran tu bukan susah dalam Islam. Ada dah, alhamdulillah, kitab dah terjemah dah. Bawa je kitab, baca je kitab. Sebab tu kita kena ada keyakinan yang macam ni kepada manhaj salam, manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Kalau kita ada rujukan kitab akidah, kita tak kitab akidah pun kita ada rujukan. Apa kitab rujukan yang kita nak rujuk? Jangan cakap kitab Ustaz Rasul Hari. Memang ada dah reject. Rasul Hari zaman apa, zaman sekarang? Nak rujuk kitab mana ni? Akidah nak rujuk kitab siapa? Rujuk kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Rujuk kitab siapa lagi? Ibn Taymiyah tak ada. Ibn Taymiyah pun dalam zaman akhir dah tahun 800 Hijrah. Dia kata Ibn Taymiyah 800 Hijrah, 800 tahun lepas Nabi meninggal. Nampak? Kita siapa nak rujuk? Akidah. Kitab Tauhid, Muhammad Abdul Wahab, lagi lambat. Imam Malik. Bagus. Apa nama kitab dia? Muwatta. Kitab hadis, bagus. Tapi kitab Muwatta, kitab fiqh banyak. Nak tanya nak kitab akidah. Sekarang ni kita tanya kelas ni. Sebelum kita keluar kita kena clearkan kitab apa nak baca. Pertama cari kitab ni, Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Ustaz Al-Lalikai ni siapa? Meninggal tahun 200 lebih Hijrah, 300 Hijrah. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Lalikai. Siapa Lalikai ni? Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, belajar dengan imam-imam. Yang kedua, Kitab Tauhid li Imam Ibnu Khuzaimah. Tu saya post kat Facebook tu, yang buat quiz tu. Nak suruh orang tahu ini siapa Imam Ibnu Khuzaimah ni. Ibnu Khuzaimah ni anak murid siapa? Anak murid pada Imam Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i. Bermazhab mazhab Syafi'i. Belajar dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Takkan akidah sesat. Kitab Tauhid. Lagi kitab Imam Ad-Darimi, sama juga dari Sunan Ad-Darimi.
Baca kitab tauhid dalam bab sifat, clear. Al-Imam Barbahari lari sampai dia kena orang nak bunuh dia. Al-Imam Barbahari, Usul Sunnah, Syarh Sunnah. Ini kitab ni kita kena cari. Ada banyak lagi lah. Kalau orang bertikai kan, kamu baca Ustaz siapa? Ustaz kita Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab baru meninggal 300 tahun lepas. Kita tahu Ibn Taymiyah pun meninggal tahun 830 Hijrah. Kitab siapa lagi? Ustaz Al-Sudari belum meninggal lagi pun. Abdul Qadir Jawas kat Jakarta hidup lagi. Tak boleh pakai kitab ni. Kita kata tak boleh pakai. Ni semua okey, sekarang mari kita baca kitab yang asal. Sebab tu kita nanti insya-Allah kita akan buka. Nanti kita dah buat lah dekat taklim sebahagiannya. Kita akan buat nanti program membaca kitab-kitab akidah yang asal dulu, yang nipis-nipis dulu kita start. Tengok selipar mata. Ni kitab akidah umat kita dulu, ulama-ulama kita dulu, yang kita banyak abaikan. Sebab orang tak kenal, orang hampir tak kenal kitab akidah. Kalau tanya golongan Asy'ariyah, kata siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tahun berapa? 300 lebih Hijrah. Lagi jauh. Telah berkata Al-Imam apa kata itu? Bahawa Asy'ariyah itu adalah ahli sunnah. Siapa yang kata tu? Imam tu meninggal tahun 700 Hijrah. Dia tahulah bukan salaf. As-salaf 300 Hijrah yang awal. Ini kita tengok dulu. Macam sebab tu saya dalam kelas saya selalu buka kitab tafsir supaya tuan-tuan tengok sini apa kata Ibn Abbas, apa kata Mujahid, apa kata Ibn Mas'ud dalam masalah setiap masalah. Seterusnya, minta maaf lagi sikit bagi kita, jin itu pun syaitan juga tu. Salah baca kitab pun adalah syaitan. Kedua, syaitan takut dan lari kepada sebahagian hamba Allah. Jika seorang hamba telah mantap dengan Islamnya dan imannya telah bersemayam dalam hatinya dan selalu menuruti aturan-aturannya, maka syaitan akan menjauh dan lari daripadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna syaitan la yafraku minka ya Umar." Sungguhnya syaitan takut kepada engkau wahai Umar. Beliau pun bersabda, sungguhnya saya melihat syaitan, jin dan manusia lari daripada Umar. Inilah anzur syayatin al-jin wal ins farru min Umar. Biisnadin sahih. Dan ini bukan sekadar khas untuk Umar, laisa khasan bi Umar. Hadis Bukhari pula, demi jiwa yang berada di tangannya, tidaklah syaitan menemui di jalan sebuah jalan, melainkan dia akan menempuh jalan yang lain, bukan jalanmu. Masalaka fujjan qad illa fujjan ghairah. Okey, hadis tak sebut dalam ni. Dan perkara ini bukan khusus untuk Umar. Kita boleh juga. Namun siapa saja yang kuat imannya, dia membuat syaitan gentar dan melemahkannya. Dia lemahkan balik syaitan tu, terbalik pula. Dia pula boleh pengaruh. Nanti kita akan tengok dalam bab belakang nanti, kita pun boleh rasuk jin. Kita rasuk jin. Bukan jin yang kena rasuk. Bukan kita yang kena rasuk, kita boleh rasuk pada jin. Nanti dalam bab belakang ni, sampai jin tu menggeletar. Sebab apa? Dia cuba nak rasuk orang yang beriman. Orang beriman dengan zikir, dengan apa, ilmu akidah yang kuat. Kadang-kadang dalam hati kita kan ada berdebat. Kalau orang ada ilmu, syaitan termasuk, test lah. Kita bagi hadis satu, berkata lagi hadis Quran. Lala syaitan tu akan dia sini surrender. Akhirnya dia kena rasuk, dia berubah jadi baik lepas tu. Hebat tu. Jangan ingat kita ni ilmu, kita dakwah pada orang manusia saja. Jin juga akan terpengaruh dengan dakwah kita. Ini bukan cerita main ni, cerita sahih, cerita yang berlaku dalam hadis Nabi SAW. Seterusnya dia kata apa? Nabi kata wa ma'na innal mu'min, sungguhnya orang beriman itu la yansi atau la yansa syaitanahu kama yansa ahadukum ba'irahu fi safar. Sungguhnya syaitan, orang beriman dapat menggiring syaitannya.
syaitannya pun, syaitannya ni apa maksud dia? Setiap orang ada qarin lah. Okay, menggiring syaitannya, menggiring kontrol lah. Kita akan tengok bawah tu. Sebagai apa, sebagaimana seorang dikatakan menggiring untanya dalam safar. Kita unta kita boleh tarik sini, mana-mana kita pergi kan. Ibn Kathir berkata setelah menyebutkan hadis ini, makna la yansi syaitanahu adalah merenggut ubun-ubunnya lalu mengalahkan dan menundukkannya. Sebagaimana seekor unta yang mengamuk kemudian berhasil ditundukkan, kita tarik kan. Kita tarik dia, akhirnya dia tunduk. Jadi syaitan tu boleh ditundukkan. Bahkan perkara sampai pada kemampuan seorang Muslim untuk mempengaruhi syaitan yang selalu mendampinginya sehingga dia masuk Islam. Okay. Imam Muslim meriwayatkan hal sahihnya daripada Ibnu Mas'ud. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian pasti telah ditugaskan baginya pendamping dari kalangan jin dan pendamping dari kalangan malaikat. Qarin lah. Mereka berkata, termasuk engkau ya Rasulullah. Beliau bersabda, termasuk saya. Hanya saja Allah menolongku atasnya sehingga dia masuk Islam, maka dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Ini satu hadis. Dia kata nanti bab belakang nanti Ibn Taymiyah ada jelaskan dalam kitab dia bahawa memang syaitan tu sendiri menggigil. Sampai ada report balik kat geng-geng syaitan yang lain. Apa terjadi kat engkau ni? Dia kata aku kena rasuk dengan orang beriman. Tapi kita aja asyik kena rasuk. Tak payah susah kita rasuk. Pasang TV sikit dah kena rasuk dah. Dah kena rasuk maghrib tak pergi solat jemaah. Betul tak? Baru dapat ni sikit handphone yang boleh tarik ni, terus lalai. Malam-malam tidur lambat sangat sebab layan handphone, buka FB sampai subuh terlepas. Senang je syaitan. Kita bagi je FB kat dia, buka akaun satu baru untuk dia, terus lalai. Syaitan, betul syaitan tak payah rasuk payah-payah. Dia rasuk macam tu, tu rasukkan juga tu. Dia menggiring, dia kontrol kita. Ketika ditundukkan jin kepada Nabi Sulaiman, ni kelemahan-kelemahan ya. Kita masih lagi dalam bab kelemahan jin. Allah Ta'ala telah menundukkan jin dan syaitan alam batas tertentu untuk Nabi Sulaiman. Bukan semua jin lah maksudnya, sebagian jin ya. Mereka mengerjakan untuknya apa yang dia kehendaki dan menghukum para pelaku maksiat dari kalangan mereka. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka dia bawa angin boleh bawa, hembuskan dia ke mana saja yang dia nak. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawas. Dan kami tundukkan kepada mereka syaitan-syaitan, maksud jin kat sini ya. Semuanya ahli bangunan dan penyelam. Hebat, sebab tu dia boleh ambil apa, permata-permata dari yang lautan apa semua. Dia boleh buat bangunan-bangunan yang tinggi. Sebab tu ada setengah orang buat cerita khurafat. Dia kata Masjid Quba tu ialah jin yang buat. Masjid Quba tu Masjid Quba kan? Masjid Quba tu ialah masjid yang kita salat dalamnya. Siapa yang angkat ambil wuduk dan salat kat Masjid Quba, maka pahalanya macam dapat apa dia? Umrah kan? Masjid Quba. Datang mana-mana ni travel agent mana dah. Dalam bahasa tu ni sebenarnya jin yang tolong buatkan untuk Nabi. Sedangkan jelas-jelas Masjid Quba tu Nabi singgah dan Nabi buat dengan para sahabat yang lain yang datang. Masjid pertama yang telah dibina oleh Nabi SAW, dan sepanjang Jumaat pertama disolat kat situ. Datang kisah-kisah macam ni, kalau jin yang buat. Nabi minta tolong jin. Nabi tak minta tolong jin. Kita baca kan kisah macam mana Nabi pernah pegang jin. Rabbi habli mulki mulkan, kan, aku berilah aku kerajaan. Kerana dia teringat doa Nabi Sulaiman, berilah aku kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan seperti itu. Nabi lepaskan. Nabi kata apa? Kalaulah aku tak teringat doa Nabi Sulaiman tadi, aku ikat dan pagi besok anak-anak Madinah boleh main-main dengan jin tu. Maksudnya Nabi tak pakai jin. Nabi tak pakai jin. Wa minal jinni man ya'mal baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifan kal jawabi wa qudurir rasiyat. Dan jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kuasaannya dengan izin Allah. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka,
dari perintah kami, kami perintahkan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung. Dia bincang masalah patung ni. Takrifan pertama bukan patung manusia dan bukan patung binatang. Atau sekiranya patung manusia dan binatang sekalipun, itu bukan syariat, bukan itu syariat Nabi Sulaiman. Syariat kita telah dimansuhkan. Jangan jadi macam setengah ahli bid'ah. Dia pakai dalil ni, hadis ni dalil boleh buat patung. Kau pakai syariat Nabi mana ni? Nabi Sulaiman kan Nabi Muhammad SAW. Macam tu juga buat ni, buat kubur, buat binaan atas kubur. Dia bawa kisah surah Al-Kahfi. Kan dia berbincang dengan orang masa tu. Lepas Ashabul Kahfi mau keluar, lepas dah keluar dia ni meninggal. Lepas meninggal dia nak apa? Banau apa ala qabrihi masjidah, dia nak binaan. Lantakhidanna alaihim masjidah, nak buat binaan. Dia kata kalau Quran tak kasih, kenapa Quran cerita? Quran pernah cerita lebih teruk daripada tu, betul tak? Jadi bukan dalil. Itu kaum Nabi, kaum tu, kaum Ashabul Kahfi. Takkan kita pakai Ashabul Kahfi ni syariat nak beritahu kita ni boleh bina binaan atas kubur. Mana nak letak mana hadis-hadis yang sahih ni, nak letak mana? Yang banyak-banyak hadis yang Nabi larang laknat orang yang buat binaan atas kubur ni, nak letak mana? Jadi kita jawab balik, inilah dia cara ahli bid'ah dalam membuat hukum. Hadis yang sahih letak tepi, dia ambil mana-mana dah. Ini sama dengan masalah doa kat kuburan, macam-macam lagi lah. Hadis yang sahih, yang jelas, sahih dan sarih, jelas dan sahih, tak diambil. Dia ambil mana tu, kata yattabi'una ma tasyabah. Baca surah Ali Imran ayat 6. Macam mana orang yang sesat ni, orang yang Allah Ta'ala sesatkan, yang jelas tu dia tak ambil, dia ambil yang tak jelas sebagai dalil. Buka surah Ali Imran ayat 6. Kita boleh tengok sendiri. Lepas tu Ahli Sunnah Jamaah dia akan ambil dalil yang jelas, hadis sahih, dah ada dah. Kita pakai hadis yang sahih. Penundukan semacam ini merupakan pemenuhan terhadap apa yang didoakan oleh Nabi Sulaiman, wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di, dan anugerah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Ini doa Nabi Sulaiman. Doa inilah yang mencegah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikat jin yang datang kepadanya dengan panah dari api yang hendak dilontarkan ke arahnya. Dari dalam Sahih Muslim dari Abi Darda, dia berkata Rasulullah SAW berdiri dan kami mendengar beliau berkata, Allah berlindung dengan, aku berlindung kepada Allah daripada, a'udzubika minka, aku berlindung daripada, dengan Allah daripada kamu. Okey. Ini lafaz dia, a'udzubillahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Thumma qala al'anuka bila'natillahi thalathan, aku melaknat kamu dengan laknat Allah sebanyak 3 kali. Kemudian dia membentangkan tangannya seakan-akan sedang menerima sesuatu. Telah selesai salat, maksudnya benda itu berlaku dalam salat. Kami berkata, ya Rasulullah, kami mendengar engkau berkata sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelum ini, dan kami melihat engkau membentangkan tanganmu. Maka beliau bersabda, sungguhnya musuh Allah datang dengan anak panah dari api untuk diarahkan kepadaku. Okay. Inna aduwallahi iblis ja'a bishihabin minan nar liaj'alahu fi wajhi faqultu a'udzu billahi minka 3 marrat thumma qultu al'anuka bila'natillahi tammah falam yastakhir thumma aradtu akhdahu wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muthiqan yal'ab bihi waladani al-Madinah. Ni saya sebut tadi dah. Kalaulah bukan kerana doa Nabi Sulaiman tadi, nescaya aku akan ikat dia dan anak-anak Madinah pagi-pagi boleh main, baling-baling batu ke apa ke dekat jin tadi. Okey. Benda ni berlaku dalam solat. Dalam solat kita boleh bercakap apa? Dalam bahasa Arab boleh. Satu sedap lah orang bahasa Arab ni. Dalam solat dia sembang, kaifahalu khair alhamdulillah. Cakap solat. Tak boleh. Kan pernah kan hadis yang seorang tu bersin tu. Kan? Dia bersin, sebelah kata apa? Ya rahamukallah. Lepas habis solat dia kata apa? Inna hadha salat la yasluh. Tak boleh menggunakan ifa'il kalam, tak boleh berkata-kata.
illa zikrillah, mereka berzikir kepada Allah, mereka baca Quran. Nabi kata. Lepas tu Nabi kata, Allah al'anuka thalathan. Macam nak buat ni? Saya jawab. Ulama-ulama kita pun tengah bincang masalah ni. Ulama kita bincang masalah ni. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia kata apa? Kemungkinan kejadian ini berlaku sebelumnya pengharaman berkata-kata di dalam solat. Sebab solat ni dia bukan terus macam tu saja. Dia ada perubahan-perubahan. Asalnya solat macam ni, solat rukuk dan sujud, tanpa ada bacaan, kemudian rukuk dan sujud ada bacaannya, dan dia makin meningkat perubahan tu kan dalam bentuk syariat, dalam persyariatan tu, sehinggalah bila dah lengkap pada akhir Islam. Jadi ulama Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia kata apa? Kemungkinan perkara ini berlaku sebelum pengharaman berkata-kata di dalam salat. Selesai? Okey. Sebagai ulama pula, sebelum yang dikeluarkan pendapat ni, Nawawi kata apa? Ini doa laknat. Bahkan kata a'udzubika minka doa. Wa al'anuka thalathan. Bila laknat, dia doa juga. Jadi tak ada masalah lah. Tapi tak boleh juga ulama jawab balik. Dia bukan, Nabi bercakap tu bukan dalam bentuk sirah nanti dalam bentuk doa. Sebab aku melaknat engkau, takkan doa ke Allah, aku melaknat engkau ya Allah. Betul tak? Jadi jawab balik, ini bukan doa. Kalau doa Allah ya Allahumma la'in, Allah laknatlah dia. Tapi sekarang aku laknat engkau. Jadi kata hujah ni tak kuat. Hujah kata dalam bentuk doa tak kuat. Yang kita kata yang paling kuat ihtimal, kemungkinan dia ialah sebelum pengharaman berkata-kata di dalam solat. Sekali lagi hadis yang terakhir untuk tajuk ni, kejadian ini berulang lebih dari sekali dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah SAW sabda, sungguh ifrit dari bangsa jin. Kita bincangkan ifrit ni apa? Ifrit ni bukan spesies maksudnya yang melampau di kalangan jin. Ifrit tu yang jin yang melampau. Semalam dia berusaha untuk menikam saya dan memotong salat saya, namun Allah membuatku tetap dapat mengalahkannya. Lalu aku mencekiknya. Aku sudah bermaksud untuk mengikatnya di samping salah satu pagar masjid, sehingga di pagi harinya kalian dapat melihatnya semua. Namun aku ingat ucapan saudaraku Nabi Sulaiman, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Maka Allah mengembalikannya dengan terhina. Fahamlah kisah ni. Dalam hadis lain pula sampai terkeluarnya air liur jin tu. Sampai terkeluarnya air liur jin. Nabi cekik tu sampai terkeluar air liur jin. Jadi ulama kata air liur jin najis ke tak najis? Ada jin najis tak najis? Aku tengah semayang tiba menit apa tu menit air liur jin contohnya. Jin tengah kalau tak semayang pun takut. Contohnya lah. Jadi kita kata batal ke tak? Dalil baru tak batal. Begitu juga dengan air liur unta. Pernah lakukan zaman Nabi? Siapa pegang unta tu? Kalau sahabat pegang unta dan air liur unta tu meleleh. Unta dia najis tak najis? Tak najis. Jadi air liur tak najis. Air basi. Air basi dia basi lah. Air basi najis tak najis? Air basi busuk je tak najis, dia busuk je. Air basi tak najis mengikut pendapat yang rajih. Sebab ada dalam mazhab Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, dan Syafi'iyah kata dia najis sebab dia keluar daripada perut. Itu kata dia lah, macam muntah lah. Jadi muntah, itu muntah najis ke tak najis? Wallahu ta'ala a'lam. Muntah mazhab Syafi'i kata najis. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat mengatakan muntah tak najis. Tak najis. Tak najis tapi tak batal solat. Tak najis tak batal solat. Tak najis tapi tak batal solat. Adakah najis yang tak batal solat?
Bila najis sah tak solat? Tak sah solat. Syarat sah solat ialah bersihnya, mencuci diri, badan, pakaian dan tempat solat. Apa dalilnya? Kan hadis Nabi SAW dengan Nabi tengah solat, Nabi pegang kasut, tiba-tiba malaikat bagi tahu, dia buka kasut, Nabi tolak tepi. Dalil bahawa mana boleh solat masa dalam keadaan bernajis, pakaian tak boleh ada najis. Apa dalil tempat tak boleh ada najis? Tak boleh solat dalam tandas. Satu lagi, kandang unta bukan dalil sebab Nabi benarkan solat kat kandang kambing. Isu kandang unta bukan isu najis. Isu kandang unta sebab syaitan. Sebab ulama hadis, mazhab al-hadis mengatakan bahawa binatang yang halal dimakan tidak najis. Tahi'in tidak najis. Tidak najis apa? Bukan binatang tak najis, tahinya tidak najis. Maksudnya anak korban ni kan, 26 hari bulan ni, 26 Jumaat. Dan korban tahi lembu terpercik kat baju pun. Ya, boleh kita sembelih lembu tengah mengamuk-ngamuk kan. Terkena kat tahi najis. Tahi lembu kat baju kita. Boleh tak solat dengan baju tersebut? Boleh, tapi sorok-sorok sikit, nanti Bilal marah. Tak siap marah. Ayam boleh makan? Lagi? Tak apa lagi? Tak burung, merpati. Sebab tu Arab dia tak kisah burung merpati berak pun kat mana-mana, kat Masjidil Haram tu. Dia tak ada sibuk datang skuat basuh dia kan, berlari. Tak burung datang skuat basuh. Betul tak? Sebab apa? Bagi dia tak najis. Sebab binatang burung merpati ialah binatang yang halal dimakan. Misalnya kalau burung Ada puan Dr. Senang. Kalau orang sakit kat hospital, dia pakai pampers walaupun ada najis, tak apa. Pampers kita kiaskan kepada orang istihadah, sebab dia tak boleh nak ni lagi dah. Kalau dia yang sakit ni lah. Tapi kalau orang tu boleh dicuci, katakanlah macam kata ayah kita sakit, boleh cuci najis dulu, boleh tukar pampers, sila tukar pampers baru solat. Ini kalau yang jenis yang tak, yang penyakit dia sentiasa keluar saja, ini kita kiaskan dengan istihadah. Tapi kalau dia memang, kita memang malas nak bawa dia pergi toilet kan, dia tak boleh nak bangun kan, maka dia buang air dalam pampers. Maka kalau dia nak solat, kita wajib membersihkan untuk dia, supaya dia boleh solat dengan, maknanya bersih lah. Macam budak kecil lah kan, dia bersihkan dia dulu, dah pakai pampers, baru dia solat lah. Bagi seorang, tak orang jaga hospital. Itu masuk hospital Mesra Ibadah Al-Islam kat Tengah Baru, promote hospital rumah saya. Dia akan, nanti kalau solat dia akan beritahu, solat tolong bersihkan saya. Tapi sebenarnya dia boleh panggil. Kalau swasta tekan je, tanya tu, tolong tukar pampers saya, kalau saya nak solat, insya-Allah dia tukar. Dia susah sikit, sudah kerajaan dia susah sikit kan? Untuk kurang kaki tangan. Tapi itu dia kena wajib, dia wajib. Tapi katakanlah dia orang yang sakit, dah waktu solat dah tiba, dia tahu panggil tekan tak datang, dia ambil kemungkinan yang tak ada orang nak tolong. Kalau boleh dia tunggu dulu lah, tunggu dulu 2.5, 3.5 atau 3.5. Tak boleh ni, dah lambat-lambatkan solat, maka dia pun solatlah macam mana keadaan dia ketika tu, walaupun dah najis ke apa ke, solatlah dalam keadaan. Perlu tak qada balik? Perlu tak qada balik? Tak perlu qada. Istilah menghormati waktu tak ada. Perlu tak ada qada balik, tidak perlu qada balik. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat ni je lah. Sebelum tu saya pengumuman, Sabtu ni Ustaz Halim Hassan. Kalau hari tu tajuk dia bagaimana nak menjadi pengikut Nabi SAW sebenar, dan tajuklah bagaimana pula menjadikan sahabat tu sebagai contoh teladan. Tajuk dia apa? Hari Sabtu ni pukul 10, Ustaz Halim Hassan. Ustaz Rasul Dahri pengumuman Ahad ni juga Ustaz Rasul Dahri. Ini betul Ustaz Rasul Dahri. Hari Ahad pukul 3 petang. Jadi semua dijemput hadir. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.